beberapa kerusi pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Johor. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Miza Husni Muhammad dalam berita tengah malam. Pilihan Raya Umum PRU Dewan Negeri Johor menyaksikan saingan 3 hingga 7 penjuru dan ini sekaligus melambangkan sistem demokrasi di negeri itu berjalan dengan baik. Di Benut, Pengerusi Barisan Nasional BN Johor Datuk Hasni Muhammad mengesahkan bertanding mempertahankan kerusi Dewan Negeri Benut N53 mewakili Barisan Nasional BN. Beliau yang menyandang kerusi Benut sejak 2008 bakal ditentang 3 lagi calon daripada PN, Senator Datuk Isa Abdul Hamid, selain calon pejuang Iskandar Nur Ibrahim dan PKR Hanif alias Ghazali Hosman. Kerusi Dewan Negeri N07 Bukit Kepong menyaksikan pertandingan 4 penjuru antara calon BN Ismail Muhammad, calon PN Datuk Dr. Syafruddin Jamal, calon muda Norafikah M. Zulkifli dan calon pejuang Mat Taib Mat Suhud. N07 Bukit Kepong meliputi 27 daerah dengan 77 saluran mengundi. Di kerusi Dewan Negeri Gambir menyaksikan pertandingan 4 penjuru antaranya BN Syahrizal Jani, PN Muhammad Solihan Badri, PKR Naim Jusri dan pejuang Suraya Sulaiman. Seramai 30,200 pengundi layak mengundi selain 6,000 pengundi baharu berusia 18 tahun di kawasan Gambir. Dan untuk proses penamaan calon bagi N43 Permas pula menyaksikan 5 penjuru yang akan bertanding. Ia melibatkan Baharudin Muhammad Taib BN, Mahaya Ahmad Pejuang, Muhammad Riza Busu Warisan, Tazul Arifin Nasri PN dan Said Othman Abdullah Amanah. Manakala di Dewan Negeri Larkin menyaksikan pertembungan 6 penjuru melibatkan parti BN yang diwakili Ketua Pemuda UMNO Johor Muhammad Hairi Mat Shah, calon Zulkifli Bujang PN, Dr. Zamil Najwa Arba'in PKR, Muhammad Riyaz Muhammad Hashim Pejuang, Rashid Abu Bakar Muda dan Bebas. Saingan juga menyaksikan penyertaan calon bebas Nur Ramadan Buan. Manakala di Dewan Negeri N41 Puteri Wangsa juga menyaksikan pertembungan 6 penjuru. BN diwakili calon daripada MCA Eng Yu Aid, PBM diwakili Ahli Parlimen Tebrau Stephen Chong, pejuang diwakili Teknologis Dr. Khairil Anwar Razali, calon bebas Azrin Adam dan muda Amira Aisyah Abdul Aziz. Aktiviti berkumpul dan perarakan penyokong parti dilarang ketika penamaan calon PRU Dewan Negeri Johor dan amalah proses sanitasi antara yang wajib dilakukan sebagai salah satu SOP ketat cegah penularan COVID-19. Operasi sanitasi dilakukan sebelum dan selepas urusan penamaan calon. Bagi kerusi N9 Gambir, proses sanitasi di Dewan Serbaguna Bukit Gambir bermula seawal 6.30 pagi. Malah calon, pencadang dan penyokong terlebih dahulu perlu menjalani ujian COVID-19 di Kemah Saringan Kesihatan sebelum memasuki Dewan. Untuk SOP sekali ini, kita follow sebagaimana yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara yang telah ditetapkan oleh KKM, yang mana untuk hari ini saja kita benarkan hanya 3 saja yang dibenarkan masuk. Contohnya dibenarkan masuk iaitu calon, wakil calon dan juga pencadang dan penyokong. Dalam pada itu, amalan sama turut dipraktikkan di N7 Bukit Kepong. Alhamdulillah, sebab pada pagi tadi pun kami dah buat sanitasi awal. Petang malam pun kita dah buat sanitasi awal. Kemudian kita ada KKM yang membantu di luar tu dalam memastikan pematuhan SOP. Dan saya lihat tadi memang berlakulah penjarakan sebagaimana yang diminta, dipatuhi oleh semua lah.
Kira-kira 2.5 juta pemilih berdaftar bakal menjalankan tanggungjawab memilih pemimpin di 56 kerusi Dewan Negeri pada PRU Dewan Negeri Johor akan datang. Harapan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR agar aktiviti berkempen berjalan dalam suasana harmoni serta mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. SPR turut memaklumkan penubuhan 56 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya PPKPR bertujuan bagi memantau semua aktiviti calon bertanding ketika berkempen. Prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19 bagi pelaksanaan pilihan raya ini juga akan dilaksanakan dengan ketat di semua proses perjalanan pilihan raya, iaitu proses cetakan dan semakan kertas undi, pengeluaran dan pengiraan kertas undi pos, semakan isi peti undi sepanjang tempoh berkempen, hari mengundi dan penjumlahan rasmi undi. Tempoh kempen kini sudah pun bermula sehingga pukul 11.59 malam 11 Mac depan. Dan ini pula usaha bagi mengekang perbuatan rasuah serta salah guna kuasa sepanjang PRU Dewan Negeri Johor. 4 bilik gerakan dibuka Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membolehkan orang ramai menyalurkan maklumat dan juga aduan. Dan kesemua bilik gerakan tersebut beroperasi dari 8 pagi hingga 12.30 malam. Bilik gerakan itu terletak di pejabat SPRM Johor, Cawangan Batu Pahat, Keluang dan juga Segamat. Orang ramai juga boleh menyalurkan sebarang aduan rasuah dan salah guna kuasa melalui aplikasi WhatsApp dan email agensi itu. SPRM turut mengingatkan semua calon dan parti politik yang bertanding tidak melakukan sebarang aktiviti yang boleh melanggar undang-undang dan peraturan pilihan raya selaras Akta SPRM 2009 dan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954-Pindaan 2012. Bertemu kembali. Pemilihan Kuching sebagai lokasi sambutan citra warna amat bertepatan dengan tema Tamasya Kepelbagaian Budaya dan ia berikutan pelbagai pengiktirafan penting di peringkat antarabangsa yang diterima bandaraya itu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata antaranya termasuk Bandaraya Kreatif atau Creative City of Gastronomy oleh Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO dan Bandaraya Kraft Dunia oleh Majlis Kraft Dunia Asia Pasifik pada tahun 2018. Ujar beliau, kejayaan menjadi Creative City of Gastronomy mampu merancangkan ekonomi dan industri pelancongan serta kebudayaan khususnya di Sarawak. Daripada hidangan makanan tempatan seperti yang disebutkan oleh Datuk Patinggi iaitu mi kolo, laksa Sarawak, kek lapis Sarawak, persembahan seni tari pelbagai etnik, sehinggalah jualan kraft tangan, semuanya mempunyai keunikan sendiri. Maka tidak heranlah sambutan festival mega ini cukup signifikan dari segi tagline Malaysia Truly Asia. Beliau berucap pada majlis perasmian Malam Gala Citra Warna Keluarga Malaysia 2022 di tebingan Sungai Kuching. Ujarnya, festival yang berlangsung selama 4 hari itu pasti berupaya mempromosikan produk kesenian dan warisan khususnya di Sarawak yang kaya dengan biodiversity. Pelbagai inisiatif giat dilaksanakan kerajaan bagi merancangkan kembali sektor-sektor terjejas akibat pandemik COVID-19. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata antara usaha yang sedang dilakukan termasuk membenarkan pergerakan rentas sempadan melalui skim laluan perjalanan lengkap vaksin VTL udara, darat dan laut bagi merancangkan semula industri pelancongan. Udara, darat dan laut.
Selain daripada Singapura dan Indonesia, Brunei secara dasar juga telah bersetuju dengan cadangan pelaksanaan WTL ini. Hasil perbincangan saya dengan Bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah semasa kunjungan saya ke Brunei baru-baru ini. Langkah daripada hidangan makanan tempatan seperti yang disebutkan oleh Dedah beliau ia hasil perbincangan dengan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah semasa kunjungan beliau ke Brunei baru-baru ini, dan langkah itu bukan sahaja mampu memulihkan industri pelancongan Sarawak tetapi merancakkan kembali ekonomi khususnya di bahagian Miri dan Limbang termasuk Lawas yang terletak bersempadan dengan Brunei. Datuk Seri Ismail berkata kerajaan turut bercadang untuk melaksanakan perkara sama dengan negara-negara berjiran lain. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan bantuan khas kepada lebih 20,000 pengusaha pelancongan yang berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAC. Ia akan dibuat sebanyak 2 kali iaitu pada bulan depan dan Mei ini. Perdana Menteri memberitahu antara yang bakal menerima manfaat bantuan itu ialah 10,000 pemandu pelancong yang akan menerima RM1,500 seorang, manakala hampir 5,600 agensi pelancongan pula akan menerima RM9,000 setiap agensi, selain 3,100 pengusaha inap desa yang berdaftar dengan MOTAC bakal menerima RM1,800 seorang. Datuk Seri Ismail berharap dengan semua inisiatif dan langkah yang dilakukan kerajaan itu mampu merancakkan kembali sektor pelancongan dan melonjakkan semula nama Malaysia sebagai destinasi pilihan utama pelancong global. Dalam perkembangan lain pula, pelaksanaan Gelembung Pelancongan Antarabangsa Langkawi LITB sejak November lepas telah berjaya menjana pendapatan lebih RM28 juta kepada ekonomi Pulau Langkawi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberitahu ia hasil kedatangan seramai lebih kurang 5,686 orang pelancong asing ke Pulau Terbabit. Kehebatan dan keunikan seni. Datuk Seri Ismail berkata inisiatif tersebut merupakan ujian rintis atau pilot test ke atas kesediaan dan kesiapsiagaan sektor pelancongan termasuk penggiat industri dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan terhadap norma baharu. Katanya sejak diperkenalkan tiada sebarang kluster jangkitan yang berpunca daripada pelancong-pelancong LITB dengan hanya 1% sahaja didapati positif COVID-19 di bawah kategori 1 dan 2 ketika saringan dibuat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan Langkawi. Manakala maklum balas baik yang diterima daripada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan LITB memberi keyakinan kepada kerajaan untuk meneruskan inisiatif LITB sehingga pintu sempadan negara dibuka sepenuhnya kelak. Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid senada dengan hasrat kerajaan membuka semula sempadan dan ia dinilai bakal melonjakkan kembali aktiviti perniagaan serta berpotensi merangsang kemasukan pelaburan asing seterusnya membantu mengekalkan unjuran pertumbuhan ekonomi bagi tahun 2022. Dasar ekonomi negara yang mesra pelabur dan mempunyai pelbagai kelebihan dari pelbagai sudut dilihat sebagai faktor Malaysia menjadi tarikan pelabur. Negara Malaysia sememangnya negara yang dikatakan sebagai business friendly ataupun investors friendly. Jadi saya kira ini seharusnya dapat orang kata tu membantulah dalam meningkatkan keyakinan ataupun minat para pelabur untuk melabur di negara kita. Negara kita Malaysia sudah pasti mempunyai daya tarikannya tersendiri. Pertamanya kita mempunyai infrastruktur yang baik, kita mempunyai seperti disebutkan tadi dasar kerajaan yang mesra pelabur, yang mesra perniagaan dan juga mempunyai sumber manusia ataupun tenaga buruh yang berkemahiran. Dan dari segi penuturan bahasa Inggeris juga tidak kurang juga baiknya, jadi itu juga seharus dapat membantu dalam meningkatkan minat
di kalangan para pelabur untuk melabur di negara Malaysia. Bagaimanapun, kerancakan ekonomi juga boleh menyebabkan peningkatan inflasi sekiranya permintaan tidak selari dengan penawaran. Justeru ia harus dipantau kerajaan agar tidak berlaku ketidakseimbangan. Namun, kerajaan juga harus berhati-hati. Pertumbuhan ekonomi yang baik ini dengan kerancakan aktiviti ekonomi akan merangsang permintaan domestik baik dari segi pelaburan maupun dari segi penggunaan. Dan ini dijangka akan menjadi satu kesan berkembar yang akan menaikkan tingkat harga. Selain daripada itu, kerancakan ekonomi selepas pembukaan sempadan juga harus dipantau agar SOP tidak diabaikan sekaligus menjaga momentum pemulihan ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam memberi jaminan kepada rakyat Malaysia di Kemboja bahawa negara akan membuka sempadannya tidak lama lagi bagi kemudahan proses perjalanan terutama yang menetap di luar negara. Situasi banjir di Kelantan menunjukkan peningkatan apabila 32 pusat pemindahan sementara PPS dibuka membabitkan 4 daerah di negeri itu. Jumlah penduduk terjejas banjir yang dipindahkan setakat pukul 7 malam tadi mencecah 2,635 orang daripada 823 keluarga. Menurut portal info banjir JKM, 9 PPS dibuka di daerah Pasir Mas menempatkan 1,438 penduduk terjejas banjir daripada 499 keluarga dan menjadikan daerah itu paling terjejas setakat ini. 9 PPS dibuka di daerah Kuala Krai melibatkan 440 penduduk terjejas banjir daripada 123 keluarga, manakala Tanah Merah mencatatkan 335 penduduk terjejas banjir daripada 90 keluarga. Di Jeli pula, 5 PPS dibuka membabitkan 422 penduduk terjejas banjir daripada 111 keluarga. Sementara itu, Public Info Banjir JPS melaporkan 6 sungai utama mencatatkan bacaan melebihi paras bahaya iaitu Sungai Kelantan di Kuala Krai, Sungai Kampung Temangan Macang, Sungai Rantau Panjang Pasir Mas, Sungai Lebir di Kampung Tualang Kuala Krai, Sungai Golok di Kampung Jenub Tanah Merah dan Sungai Kelantan di Kusial Tanah Merah. Penduduk di Kampung Buloh Setiu tidak menyangka kawasan yang didiami mereka dilanda banjir semula setelah 3 tahun. Dan menurut seorang penduduk Muhammad Khairul Anwar, sepanjang 8 tahun menetap di kampung berkenaan, ia merupakan kali pertama mengharungi banjir di penghujung bulan Februari. Beliau berkata meskipun telah lali dengan kejadian banjir sekitar bulan Disember, namun banjir yang melanda kali ini di luar jangkaan. Jelasnya hujan lebat yang melanda sejak Khamis menyebabkan kediamannya dinaiki air kira-kira 0.3 meter dan situasi itu menyebabkan mereka sekeluarga bersedia untuk berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS sekiranya paras air semakin meningkat. Biasa parahnya kalau kat rumah tu maknanya tenggelam lah lambu rumah tu. Tangga rumah tu memang tenggelam terus lah. Kalau rumah ada kat lutut lah dalam rumah. Tu 4 tahun lepas lah tu. Biasa pindah. Tapi 2 tahun lepas tak pindah. Tahun ni pun tak lagi lah. Ni baru nak start pun naik ni tak tahu ni. Daripada malam tadi. Saya tengok air tapi main naik lagi. Sikit naik sikit lah tak banyak. Setakat jam 9 malam tadi, seramai 352 mangsa membabitkan 122 keluarga di Setiu terjejas banjir. Kesemua mereka ditempatkan di 13 pusat pemindahan sementara PPS. Keresahan penduduk kampung Tanah Hitam di Sik Kedah setiap kali terputus bekalan air bersih sejak puluhan tahun bakal berakhir dengan siapnya pembinaan telaga tiup di kawasan berkenaan hujung Mei ini. Projek pertama telaga tiup oleh Yayasan Ikhlas dengan kos RM270,000 akan memanfaatkan 132 isi rumah.
Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor berkata, ia usaha kerajaan negeri memberikan perkhidmatan alternatif ke kawasan berhadapan tekanan air rendah. Selain itu, syarikat air Darul Aman Sada akan turut menghantar air melalui lori tangki sebagai pelan jangka pendek membantu penduduk. Beliau berharap masalah air bersih di Kedah dapat diselesaikan dengan siapnya projek menaik taraf 5 loji rawatan air LRA pada 2024. Teks ucapannya dibacakan oleh Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi dan Multimedia dan Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna Romani Wan Salin ketika majlis penyerahan tapak projek Telaga Tiup Kampung Tanah Hitam. Projek sama dijangka akan dibangunkan di Kampung Caruk Damarsik, Kedah. Mangsa kebakaran di kondominium Pelangi baru-baru ini menerima sumbangan daripada Yayasan Wilayah Persekutuan. Eksekutif Bahagian Pembangunan Komuniti Yayasan Wilayah Persekutuan, Siti Nadia Muhammad Arif mengharapkan sumbangan dapat membantu mangsa yang kemusnahan harta benda hampir 90%. Kami dapat makluman daripada pihak Jabatan Pertahanan Awam berkenaan dengan satu kes kebakaran di kondominium Pelangi di mana kebakaran yang terlibat dah sebanyak 90% kemusnahan harta benda dan alhamdulillah tiada sebarang kemalangan jiwa. Dan kami diarahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif kami, Datuk Zaizal Nizam bin Zainon, untuk turun siasat dan menyerahkan sedikit bantuan yang berupa wang tunai dan juga barang keperluan harian. Ketika kejadian, pemilik rumah tiada di kediamannya. Punca dan anggaran kerugian masih dalam siasatan pihak berkuasa. 18 pemancing termasuk 4 kru sebuah bot dilapor karam di kedudukan 9.4 Batu Nautika, barat Pulau Beras Basah Langkawi. Maritime Rescue Subcenter MRSC Langkawi mengaktifkan operasi mencari dan menyelamat cari lamat sejurus menerima panggilan kecemasan sekitar pukul 2 petang tadi. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Kedah dan Perlis, Laksmana Pertama Maritim Muhammad Zawawi Abdullah berkata, KM Tenggol, bot perkasa 1225 dan bot penyelamat 5 telah diatur gerak ke lokasi kejadian. Turut membantu Tentera Laut Diraja Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam serta nelayan setempat. Sektor operasi diperluaskan daripada 5 ke 10 batu nautika berikutan penemuan beberapa objek timbul seperti tong ikan, tin biskut dan gabus yang dipercayai milik bot berkenaan. Penemuan tersebut pada jarak 4.8 batu nautika barat daya dari posisi akhir bot berkenaan dilaporkan hilang. Pencarian diteruskan di sektor berkeluasan 10 batu nautika dibantu 4 buah bot nelayan tempatan. Seperti diramal, Johor Darul Takzim JDT sekali lagi membuka kempen baru Liga Bola Sepak Malaysia dengan memenangi Piala Sultan Haji Ahmad Shah bagi musim 2022. Juara Liga Super 8 kali itu menewaskan Kuala Lumpur KLCT FC 3-0 pada aksi berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam ini. Paling manis, kejayaan ini berjaya menebus kembali dendam JDT di atas kekalahan mereka kepada KLCT pada final Piala Malaysia musim lalu. Skuad Harimau Selatan itu tampil agresif sejak awal babak pertama dengan gerakan berbahaya trio serangannya Fernando Forestieri, Natso Insa dan Arif Aiman Hanapi. Akhirnya pada minit ke-26 JDT berjaya merobek gawang KLCT menerusi tandukan Nazmi Faiz yang menarik umpanan menarik.
4 minit kemudian, Fernando Forestieri melebarkan jaringan buat JDT untuk selesa mendalui 2-0 sebelum rehat. KL City cuba bangkit di babak kedua, namun usaha skuad kendalian Boyan Hodak itu masih gagal menghalang Afiq Fazel meledak gol ketiga tuan rumah pada minit ke-84. Ini kali ke-7 skuad kendalian Benjamin Mora itu menjulang Piala Sumbasih dan kelima berturut-turut sejak 2015. Dan bagi KL City pula, impian mereka menamatkan penantian selama 22 tahun mendakap trofi ini nampaknya masih tidak berjaya. Ketua Jurulatih Skuad Rugby 15 sebelah kebangsaan Rodney Suoyalo mahu pemain tempatan dan naturalisasi negara menyertai kem latihan fasa keempat pada April nanti. Kem latihan tersebut penting sebagai persiapan menghadapi kejohanan rugby Asia yang dijangka berlangsung pertengahan tahun ini. Menurut Suoyalo, kem latihan fasa 2 yang berakhir pada hari ini hanya melibatkan pemain tempatan sahaja. Justeru pengendali berusia 43 tahun itu berharap dapat mengumpul skuad terbaik menjelang kem latihan fasa 4 nanti. Yeah, well, we're in communication with the Fijian boys, so obviously we'd love them to be here, and we'll see where that goes in the next month. So, but the unions in communication with the Fijian boys. Tambahnya, kem latihan fasa 3 yang akan bermula pada 15 hingga 29 Mac depan bakal melibatkan 31 pemain. Pertubuhan Silat Seni Gayo Malaysia PSSGM bersedia untuk menjadi penyumbang utama dalam pembangunan arena silat negara tahun ini. Bagi mencapai misi tersebut, PSSGM akan melaksanakan lebih banyak program pengenalan dan aplikasi mengenai undang-undang baharu sukan pencak silat di peringkat cawangan dan juga negeri. Menurut jurulatih kanan PSSGM Rizal Hussein, pihaknya juga akan menganjurkan beberapa siri kejohanan berskala kecil bagi memastikan pesilat gayung dapat menyesuaikan diri dengan teknik serta undang-undang baharu. Dan kita bercadang akan menganjurkan juga kejohanan bertaraf kebangsaan pada hujung tahun untuk kita melihat sejauh mana keberkesanan pembangunan kita lakukan untuk anak-anak gayung kita dari peringkat cawangan, peringkat gelanggang, daerah, negeri, seterusnya peringkat induk, insya-Allah. Tambah Rizal, PSSGM juga bakal mengadakan kursus wasit juri baharu untuk menambahkan lagi kepakaran mereka di peringkat negeri dan negara. Memertabatkan kegemilangan bola sepak Malaysia. Memburu Piala Tergulung Liga Malaysia. Lempatan padu. Oh, itu dia gol. Perlawanan sumbangsih Piala Sultan Haji Ahmad Shah. Liga Super. Piala FA. Dan DM Piala Malaysia. Before this, nobody believed in us, but I think that today guys deserve. Liga Malaysia hanya di RTM. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Layari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan berita terkini dan juga sahih. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.